ملاقاة النجاسة ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت وفمهرة تنجسا ثم غابت واحتمل ولوها في ماء كثير وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتمل طهارته والقليل من بطلان النجاسة واليسير من الشعر النجيس واليسير من غبار السرجين ولا ينجس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعطوا الأنوار من كل الأجانب وهبات مولانا عظيم العدد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. استرنا بسترك يا خير من ستر رحمتك يا أرحم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقاة النجاسة ويستثنى مسائل ما لا يدركه الطرف وميتة لا دم لها سائل إلا إن غيرت أو طرحت. ينجس الماء القليل ينجس أي يتنجس ينجس أي يتنجس أي يتنجس Yanjusu jadi mutanajjis lah. Yanjusu jadi mutanajjis lah. Al-ma'ul qalilu, oleh air yang sedikit. Al-ma'u al-qalilu, air yang sedikit. Wa ghairuhu, dan selainnya al-ma' al-qalil. Wa ghairuhu, dan selainnya al-ma' al-qalil. Minal ma'i'ati, bayan. Minal ma'i'ati, daripada al-ma'i'at. Min tu bayan pada kata ghairuhu. Min itu ialah bayan pada kata ghairuhu. Minal ma'i'ati, daripada apa? Daripada cecair-cecair. Al-ma'i'ati, daripada cecair-cecair. Bimulaqati, ba tu ta'alluq pada kata yanjusu. Ta'alluq pada kata yanjusu. Bimulaqati, dengan bertemu. Dengan bertemu. An-najasati, bertemu akan najis. Wa yustathna masailu ma la yudriku at-tarf. Ni masalah apa ni? Masalah air yang sikit, air yang sedikit yang akan jadi mutanajis. Dia kata yanjusu. Ibarat dia kata yanjusu dengan makna kata ayyatanajjasu. Kenapa? Kerana sebahagian ulama mereka membuat perbezaan di antara an-najis dan juga al-mutanajjis. Iaitu an-najis dengan makna yang memang asal kejadiannya najis. An-najis. Maka an-najis memang benda tu najis daripada awal lagi. Maka diibaratkan dengan bagi dia najusa yanjusu. Najusa yanjusu. Najusa yanjusu. Kemudian yang kedua iaitu ialah al-mutanajjis. Al-mutanajjis
dengan makna terkena najis. Bila sebut kata terkena najis, yakni asalnya suci. Asalnya suci. Kemudiannya terkena najis, maka disebut sebagai al-mutanajjis, ismul fa'il. Isim fa'il. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل وكسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق. Kemudian fi'ilnya ialah tanajjasa yatanajjasu. Tanajjasa yatanajjasu. Makna kata terkena najis. Tanajjasa yatanajjasu. InsyaAllah. Tanajjasa yatanajjasu. Baik. Jadi bila dia ibarat dengan yanjusu, najislah oleh al-ma'ul qalil. Dalam Busyra Karim takdir ayatanajjasu. Jadi mutanajis. Yang ni perbahasan ni ialah perbahasan air yang asalnya suci kemudian kena najis. Apa beza di antara an-najis dan al-mutanajis? Bezanya di antaranya ialah an-najis tidak dapat disucikan. Yang asalnya najis iaitu memang tak dapat disucikan. Tapi al-mutanajis itu dapat disucikan dengan 3 cara yang kita semua sedia maklum. Iaitu dia al-mukth, duduk lama sampai hilang sifat. Az-ziyadah, tambah. An-nuqsan, kurang. Dalam Zubat kata apa? Wa in binafsihi intafat taghayyuru wal ma'ila ka za'farani yathur. Wa in binafsihi intafat taghayyuru, dengan diri dia. Intafat taghayyuru, hilang perbezaan, hilang perubahan. Wa in binafsihi intafat taghayyuru wal ma'i, dan juga penambah air atau pengurang air. La ka za'faran, tidak dengan penambahan za'faran, yathur, jadi suci. Jawab. اللهم استرنا بسترك الجميل وامدعني خير من اللهم اكتب كل باب، اللهم اكتب كل الشر.
La haula wa quwwata illa billah. La haula wa quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم وأدعو الله تبارك وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. Yanjusu al-ma'ul qalil. Maka ditafsirkan yanjusu ayatanajjasu. Al-ma'ul qalil, air yang sedikit. Dan air yang sedikit ialah air daripada orang daripada dua kolah. Untuk Isam, Safinah kata apa? Al-qalilu madunal kullatain. Al-kathiru mu. Mat. Sampai. Ras. Al-kathiru mu. Weh, dua kolah dalam zubat. Qasamanina qaribarati qullataini bil dimashqiyah tamanu artalin atat ba'damiyah. Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafiz kata bahawa qullatan 'ashratun min at-tanak kama yaji tahriruhu min ghairi syak. Ala kulli hal jadi najislah oleh air yang sedikit, yakni kurang daripada waqalah. Wa ghairuhu dan selainnya al-ma'ul qalil. Bayan apa? Minal ma'i'at, daripada segala cecair. Cecair itu ay wa in kathurat. Cecair itu walaupun banyak. Wa in kathurat. Wa in kathurat, walaupun banyaklah oleh ia. Wa in kathurat, walaupun banyaklah oleh ia. Wa in kathurat, walaupun banyaklah oleh ia al-ma'i'at. Kenapa kita sebut al-ma'i'at? Hukmuha kahukmil ma'il qalil. Cecair itu seumpama dia hukumnya seumpama hukum air yang sedikit. Faham? Faham Jun? Contoh ma'i'at dia. Jun. Contoh ma'i'at. Contoh ma'i'at Syekh. Contoh ma'i'at boleh mat? Sirap. Ayat sirap. Contoh dia madu. Contohnya apa lagi? Semua. Ha? Semua sebelum tadi. Surah. Lagi. Sam. Cecair ni benda yang sayal, yang boleh mengalir. Faham tak? Hatta dalam sebahagian ibarat menunjukkan bahawasanya air juga disebut sebagai ma'i'. Air biasa ni panggil ma'i' juga. Cuma dia beza di antara air dan ma'i' ialah air yahtassu bimazidil latafah. Yahtassu bimazidil latafah, iaitu dia tertentu dengan kelembutan yang khas. Lovely. Sebab kelembutan yang khas. Yahtassu bimazidil latafah. Kerana itu tidak sah. Kenapa tak sah kita buat wuduk dengan madu? Kerana ada pada madu itu tidak ada pada air. Ada pada air itu tidak ada pada madu. Tamam? Maka kerana itulah tidak sah di sisi kita untuk berwuduk dengan madu. Kenapa? Kerana tidak ada al-latafah, kelembutan yang ada pada air itu. Tetapi daripada sudut bahasa, sebahagian ibarat menunjukkan bahawasanya air itu termasuk dalam ma'i'. Seingat anda dalam ibarat As-Sirajul Wahhaj. As-Sirajul Wahhaj dari Imam Al-Ghamrawi, ibaratnya sama ada begini, walau tanajjasal ma'i' ma'an kana aw ghairuh. Ataupun walau tanajjasa al-ma'u ma'i'an kana aw ghairuh. Atau walau tanajjasa al-ma' ma'an kana aw ghairuh. Yang bermaksud bahawasanya bahawa air itu termasuk daripada ma'i'. Cuma dibuat beza di antara ibarat al-ma' dan juga al-ma'i'.
Sebab yalah air pun cecair juga. Faham tak saya? Jadi najislah oleh air yang sedikit dan selainnya, yakni ma'i' cecair-cecair itu. Bimulaqatin najasah. Dengan bertemu najis. Bimulaqatin najasah, dengan bertemu najis. Yakni walaupun tidak berubah. Walaupun apa Syekh? Tak berubah. Maksudnya air yang sedikit kurang daripada 2 kolah. Ataupun susu 8 kolah, 20 kolah. Semata-mata jatuh tahit cicak, maka menyebabkan semuanya mutanajjis. Wadah? Maka semuanya apa? Mutanajjis. Walaupun tidak berubah. Kerana apa? Kerana air yang sedikit itu tidak ada kekuatan untuk apa dia? Untuk menolak najis. Nabi SAW sabda, itu kita baca hadis, iza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath. Kat mana kita baca? Siapa ingat? Ini kelas malam je. Adalah al-awail ada, iaitu adalah hadis al-awail ada sebut. Iza balagha al-ma'u qullatayn, apabila sampailah air 2 kolah, lam yahmilil khabath, tidak menangguh akan najis. Yani yadfa'uh wa la yaqbaluh, kama fassaru Syekhul Islam. Tolak dan tak terima. Mafhumnya apa dia? Kalau sampailah oleh air 2 kolah, lam yahmilul khabath. Mafhum mukhalafah, iza lam yablughil ma'u qullatayn yahmilul khabath. Kalau tak sampai 2 kolah, maka boleh terima najis. Ai la yadfa'uh bal yaqbaluh. Ikut tafsirannya. Dia boleh terima. Baik, kemudian ma'i' pula 2 kolah. Madu 2 kolah, 3 kolah. Madu 2-3 kolah, Syekh. Tiba-tiba kita kata semata-mata jatuh najis, maka tak dipakai terus. Mutanajjis. Itu lagu mana? Faham tak? Apa beza dengan ayak? Ayak ada qaid. 2 kolah ataupun tidak. Macam kita mengaji dengan Safinah. Kalau 2 kolah dan ke atas, tidak jadi mutanajis, melainkan dengan perubahan. Kerana dia ada kekuatan dia. 2 kolah kerana banyak. Kalau kurang daripada 2 kolah, berubah ke tak berubah, mutanajis. Baik ma'i' 2 kolah ataupun tidak, mutanajis. Dengan jadi najis. Apa beza dia? Seumpama yang anda sebut tadi. Al-ma' yakhtassu bimazidil latafah. Ada pada air apa yang tidak ada pada ma'i'. Iaitu kelembutan dia. Dan kelembutan itu tempat dia perbezaan hukum yang dijadikan antara ma'i' dan juga al-ma'. Dan kemudiannya dia hifdhu kathiril ma'i' la yashuk. Menjaga air yang banyak susah. Kerana air banyak, nak jaga daripada masuk najis, ada sa' masyaqqah. Wal masyaqqatu tajlibu at-taysir. Tapi kalau menjaga ma'i' yang banyak, ghalibnya, sya'annya, tamam, ialah tidak susah. Kerana ghalibnya, kata guru-guru kita, ma'i' selalunya ditutup. Madu jarang orang biar terbuka tu. Kolah kita terbuka tu, tak ada orang nak kecam. Jatuh tak icap, bukan tu lah. Cuba kalau kata kita ada madu 3-4 kolah, ada kita nak biar tengah-tengah, tengah tarik lagi tu, kita akan tutup. Pasal apa? Pasal dia ma'i'. Tamam, jarang kita tinggal dalam keadaan terbuka begitu saja, tak ada orang tengok. Kerana apa? Hifz kathiril ma'i' la yashuk. Menjaga kebanyakan ma'i', banyaknya ma'i' tidak menyebabkan berat. Maksudnya kita sya'an dia, kita tak jaga dia. Faham tak? Itu tempat beza dia. Wadih. Jadi, kalau kita ada apa-apa kan, dalam masalah ni ada kisah. Iaitu Al-Imam Ibn Sirin radhiyallahu anhu min at-tabi'in. Al-Imam Ibn Sirin pernah dimasukkan dalam penjara kerana tidak mampu membayar hutang. Tak boleh bayar hutang. Apakah sebab hutang dia? Iaitu dia beli madu daripada kawan dia secara berhutang. Dia beli madu secara berhutang.
Iaitu dia beli madu secara berhutang dengan kawan. Lepas tu, dia berhutang lah. Jadi dia kata nanti dia bila dapat untung, aku bayar lah kat hang. Maka dia pun beli secara berhutang. Dia pun pindah madu. Dia dengan anak dia pindah madu. Daripada bekas yang besar, dia beli. Dia pindah pada bekas kecil. Sampai last sekali, kok. Kok. Kok tau tak? Kok bawah kali. Bukan kok tahi lah. Kok pantat dia. Anak ni. Jahat lah. Pantat ni. Bawah kali. Bawah kali. Bila bawah sekali tu, ada apa? Ada tikus yang telah mati. Ada apa cik? Tikus yang mati. Kat pantat tu. Maksudnya apa? Semua yang tadi yang dipindah dekat bekas kecil-kecil tu, semua bukan najis. Kita macam mana ayah ibu sini? Dia kata buang. Ibu sini kata buang. Anak kata, mana boleh buang? Gila kau tak buang. Lepas tu takkan tak jual, betul burn gitu ke kita punya madu. Tak kan? Lepas tu kita kena bayar. Kena bayar. Dah lah ambil banyak. Lebih baik kita bawa rugi daripada kita menipu. Kalau kita cari buah lah, buah kol. Sebab ada hadis. Iaitu ketika mana matinya tikus dalam minyak. Maka Nabi SAW bersabda apa? In kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha. Kalau minyak tu minyak yang berpejal, maka buang bangkai tikus dan juga barang sekitar dia. Wa in kana ma'i'an fa'ariqu. Kalau minyak tu minyak cecair, buang semua. Tak boleh pakai belakang. Mesti kita dah buat dah, buang. Maka dia buang habis semua madu tersebut dan dia tak mampu lunaskan hutang tersebut. Hutang apa je? Hutang madu. Maka disebabkan itu kawan dia mengamuk kerana tak bayar. Apa alasan hang? Maka dia report kepada polis dan polis tangkap dia. Boleh tak? Tiba-tiba tikus tu dia tertindih hidup. Dia mati dalam tu. Kan dimaafkan. Macam mana? Kan bangkai ni dimaafkan. Kalau dia jadi mati dalam tu, kan memang tak dimaafkan. Tapi kalau dia jatuh tindih hidup, kemudian dia mati, kan dimaafkan. Dia tikus. Bila dia maksudnya dia jatuh, dia hidup lagi. Lepas tu baru mati. Kan tu kan dimaafkan. Tak. Yang dimaafkan tu tak masalah. Itu masalah lain. Tikus besar. Binatang-binatang yang tidak mengalir darah, iyalah. Binatang-binatang yang tidak mengalir darah. Yang ni tikus ni memang bapak darah. Bukan tak mengalir darah, bapak darah. Dekat pantat je dia nak cakap apa? Maksudnya benda tu dah lama lah. Dia tak ada ihtimal kata tiba-tiba duk buang madu, duk pindah madu, fruit jatuh. Jatuh pun mati lama lah kata. Tak ada ihtimal. Dan akhirnya dia masuk dalam penjara. Dan bila dia masuk dalam penjara, Allah Ta'ala buka ilmu lain kepada dia. Ilmu apa sini? Ilmu ta'birul ru'a. Takbir mimpi. Maka orang berkusu-kusu lepas pada dia keluar penjara, orang pergi apa? Pergi minta takwil mimpi. Dan barangkali kisahnya sama dengan kisah Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf dalam penjara dapat kisah takbir mimpi. Takbir mimpi. Keluar dari penjara pun sama juga. Ibn Sirin pun dalam penjara, kemudian keluar dari penjara dapat takbir mimpi. Hebat orang dia. Hebat kat sini. Dia takbir mimpi, bukan macam kita. Sikit semua nak takbir lah. Padahal hakikatnya tak ada apa pun. Orang Melayu kita suka apa? Suka mimpi. Suka cerita bab mimpi. Mimpi basah. Bukan mimpi basah. Sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala bagi tunjuk dia kat mimpi. Jadi dia suka cari pasal mimpi. Padahal tak ada apa pun. Mimpi tak ada alamat pun. Mainan tidur. Dan selalu ingat tu cerita mimpi tu dia. Itu dia ada orang jumpa dengan Ibn Sirin, kata, wahai Ibn Sirin, aku mimpi. Mimpi apa? Iaitu aku menuangkan air di atas daun. Siapa ingat? Kita cerita dulu. Apa maksud dia? Cerita banyak kali lah. Ini di antara cerita yang dah ulang lah. Apa dia maksud dia? Dia pernah tuang, dia kata, wahai Ibn Sirin, aku mimpi, aku tuang air atas daun. Apa maksud dia, Ustaz Azam? Ibn Sirin kata, baliklah engkau. Sesungguhnya isteri yang kamu kahwin adalah ibu kamu. Macam mana Allah Alam. Dia balik dia cek Imam Menteri. Pokoknya isteri dia ialah hamba. Isteri dia adalah ibunya. Ibunya telah dicuri dalam sebahagian medan perangan. Menjadikan hamba, kemudian sampai ke tangan dia beli. Jadi pengajaran yang kita dapat dari kisah ni, jangan kahwin dengan yang lebih tua daripada kita.
Ada ihtimal. Ada ihtimal apa? Ada ihtimal dia apa? Ibu kita. Ihtimal, no? Kalau kata muda lagi, boleh jadi ibu kita baru mengaji kan. Hukum akli. Hukum akal mustahil. Mustahil dia. Ibu lebih tua pada. Ibu lebih muda pada anak. InsyaAllah. Pengajaran tu penting ni. Pengajaran tersilap dengan kisah. Bimulaqatin najasa dengan bertemu najis. Jadi, baik. Kemudiannya ada disebut ada qaul. Jadi kalau kita masak bubur Ashura, kita masak benda-benda yang berpejak, yang tercair, dalam bentuk yang banyak, tiba-tiba jatuh tek icak, dan tek icak ni banyak di tempat kita. Jadi agak masyaqqah. Maka tak dapat tidak, perlu dicari qaul. Jikalau berlaku. Iaitu ada sebut dari Al-Mawsu' Al-Kuwaiti Al-Fiqhiyah mengatakan bahawasanya ada qaul daripada Imam Ahmad. Jikalau ma'i' itu 2 kolah dan ke atas. Jika ma'i' itu 2 kolah dan ke atas. Maka seumpama perbahasan air yang banyak. Najis bila berlaku perubahan. Jadi kalau jatuh najis ambil buang. Dengan makan pula najis tak ada qaul. Ambil buang. Faham? Tapi dalam mazhab Syafi'i ada tak qaul? Itu yang disebut dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Qaul. Tapi kalau baca dalam Hasyiatul Imam Al-Jarhazi, dia kata, istathna minhu tajus subki. Ma khalaqallahu bahran min zait. Jikalau Allah Ta'ala jadikan bahran, satu laut daripada apa? Minyak. Minyak. Kiranya besar laut tu minyak. Fala yuhkam biwuqu'in najasati fihi bitanjisi. Kata Imam Subki, maka tidak dihukum dengan najis semata-mata jatuh najis. Ini jauh dia Imam Tajus Subki dan hadza fil mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahawasanya bahawa jikalau Allah Taala ciptakan satu laut daripada apa? Daripada minyak. Maka semata jatuh najis tidak mutanajis. Jadi adakah itu khusus dengan minyak saja? Kata Imam Al-Jarhazi, lam ara man wafaqa wala man khalafa. Aku tak tengok siapa yang bantah dan siapa yang setuju. Fa qawluhu khalaqallahu laysa biqaid. Falau malaka insanun nahwa bahrin min laban. Kalau ada batu, satu lautan daripada susu. Bahawa kadzalik, sama aja dengan minyak. Wa yakunu tanajjusu bitaghayyur fi ma yadhhar bima laysa ma'fuwan an. Jadi tanajjus dia bila berubah. Hada fil mazhab. Wadah insya-Allah. Jadi dalam mazhab ada ikhtiyarul Imam Tajus Subki. Pilihan Imam Subki rahimahullah mengatakan bahawasanya ma'i' yang banyak jadi mutanajis dengan perubahan. Wadah insya-Allah. Imam Subki ikhtiarnya dia ma'i' yang banyak. Ma'i' yang banyak mutanajis dengan sebab perubahan. Insya-Allah. Andailah kakak duk buat syura. Buat syura tiba-tiba tu jatuh tahib manusia. Buanglah semua. InsyaAllah. Dah haji kau dalam mazhab Syafi'i. Imam Subki. Al-Jarhazi sama lah. Al-Jarhazi tu syarahkan kataan Subki. Al-Jarhazi mazhab Syafi'i. Ini pun perlu juga. Perlu kepada pembelajaran kitab. Iaitu mengenal ulama-ulama fiqh Syafi'i. Perlu. Sampai Ali Syukur Melisi pun tak bisa dengar. Syarwani tak bisa dengar. Syarwani nama perempuan. Syarwani Marabi bisa dengar lah. Perlu orang penuntut ulama fiqh Syafi'i. Jarhazi, Tarmasi, Syarwani, Dimyati. Habis tu Qaryubi, Amirah, umpamanya Az-Zayyadi. InsyaAllah Syekh. Wa yustathna masailu. Yang nak baca sikit lah ni. Wa yustathna masailu. Dan dikecualikan masailu beberapa masalah. Dan dikecualikan masailu beberapa masalah. Maksudnya apa mak dikecualikan? Yang ni kata ada masalah
jatuhnya najis tetapi tidak mutanajis. Apa dia Syekh? Apa dah wistatna masail? Yang ni jatuh najis tetapi apa dia? Tidak mutanajis. Ini apa dia ni? Disebut sebagai najis ma'fu anhu. Najis apa Syekh? Ma'fu anhu. Najis ma'fu anhu. Jadi dalam masalah najis ni ada manzumah Imam Ibn al-Imad yang disyarahkan Imam Ramli khusus pada segala najis-najis, apa yang dimaafkan, apa yang dimaafkan. Ini penting bagi penuntut ilmu ngaji. Kalau jawi pun ada, iaitu kalau kita jawi bab najis dalam kitab apa? Majmu' Salah Rasail. Dan Ustaz Noor kita ada buat cetakan khusus kepada yang risalah bab najis. Anda baca memang bagus. Dengan ta'liq dia bagus. Sebab itu bagus. Orang muda semangat. Ni suruh murajaah mengapai pun tak larat. Tengok tu orang duk tulis kitab tak berhenti. Tulis kitab hidup dengan kitab. Sebab tak? Insya-Allah kan. Ni suruh murajaah pun berat. Kau mengapai pun malah. Bawa saja. Ni Ustaz Noor tu tak berhenti. Kitab dia tak keluar. Keluar tak berhenti. Ada orang Ana berkata dia ni dia ni ada, Ana bertanya kepada jaga kedai kita. Dia ni ada 26 jam ke? Orang tua ni ada 26 jam ke, 27 jam ke? Faham tak? Aku rasa 24 jam tak cukup. Banyak dia buat. Buat je. Kalau nisbah Ana tu, nisbah pada tulisan ni orang pujilah. Dia kata dia tulis apa cetak kitab orang. Buat kitab kau. Tengok. Ada orang pondok itu suka kritik. Balas orang punya. Balas lah sangat. Balas dulu tengok. Tahu mana boleh pergi. Dia demo balas dulu. Nak tengok demo boleh balas tengok mana. Tak? Oh, sedap kata kat orang. Tak? Dia buat cantik. Dia buat tu, lepas tu dia buat ta'liq pun semua kan. Ada yang setengah orang kata, itulah ya dengan dobit kita. Dia kata tu. Okay. Macam dia buat ta'liq Baqarah. Itulah ya dalam ta'liq dalam dobit kita tu sama ya. Tak, sama pun buat tu. Dia pun ada dobit Baqarah. Pun buat tu. Dia nak tengok. Faham tak? Macam ada sebab apa? Ada sebahagian Syekh guru anak dia kata, dikritik apa? Tulisan Syekh Yasin Fadani atas apa nama? Hasyiah Fawaidul Janiyah atas Mawahibus Saniyah. Dia buat ta'liq. Dan ta'liq dia tu tak banyak. Nikah. Bagian Syekh tulis apa kata tak ada fawaid pun. Tak ada buhus. Ada bahasan yang dakik. Kata Sayyidi Syekh Abdul Hamid kata, hangkarang dulu lah tengok. Hangkarang dulu baru dah tengok. Tahu mana boleh karang. Bawa Syekh. Kata sini. Maksudnya ada suruh apa? Semangat. Kau nak tengok orang tu. Orang dah berjalan dah. Kita duduk belakang lagi. Orang dah berjalan depan dah. Orang kitab ngapai matan. Kita duduk belakang lagi. Faham tak? Ada masa tu ambil masa. Ni duduk masa. Lalu. Kaki duduk nunjuk. Kepala di sana. Telefon jalan. Tak? Tiap-tiap kali lalu. Bukan sekali. Tiap-tiap kali lalu. Tak? Duduk lalu, tentu lalu. Sama yang kata tak ada beza pun. Nampak tak? Mana tahu asbab orang nak ambil kawasan ni rupanya sebab dosa-dosa ni. Dosa-dosa nak main telefon berlebihan ni. Berlebihan. Tak menafikan main telefon secara umum. Berlebihan. Supaya kena baca wirid petang. Baca wirid bahasa mayasa. Saya pun nak tolak bala. Nak tolak bala. Ya Allah, Tuhan aku. Tolak bala. Tolak bala. Nampak? Dia sini. InsyaAllah. Nanti apa kena pergi tengok. Di kedai Ustaz Noor tengok. Tengok tulisan-tulisan dia. Dia rumikan. Dia jawikan. Dia buat ta'liq. Dia buat balik kitab. Cantik dia buat. Baguslah. Anak. Katanya kena ada semangat gitu lah. Nak buat buku, buat kitab. Ni tak lekot. Anda duk baca kitab ni. Betul kena ada seorang keluar kan. Mana semua nak buat, letih lah. Faham tak? Anda pun nak buat. Tak? Tapi, boleh lah. Blok satu kelas, 2-3 kelas, boleh lah buat. Sebab anda kalau buat tulisan, memang masal sikit lah. Anda jenis teliti sikit nak buat tulisan. Jadi bila teliti tu, sehari 2 hari dah buat. Lepas tu hari ketiga dia malas. Kita teliti sangat. Tapi dalam otak ni banyak nak tulis. Tapi insyaAllah belum sampai masa. Dia tanya apa? Ni masa banyak ni. Buat ta'liqat, buat hasyiah juga, hasyiah kopi.
Buat hasyiah pula tepi. Tak ikut tepi, hasyiah. Patutnya kena ada itu. Barulah berjalan. Himmah. Ya syabab al-ummah. Himmah. InsyaAllah. Kullu man sara. La taqul qad zahabat arbabuhu. Kullu man sara ala darbi wasal. Jangan kata ada orang dulu boleh lah. Orang dulu pun ada hidup ni. Kullu man sara ala darbi wasal. Semua yang berjalan atas jalan akan sampai. Naik motor kau akan sampai. Hujan ke tak hujan akan sampai. Tiba insya-Allah. So buat otak tu berjalan. Yang buat apa? Buat tulisan. Dalam bentuk telefon ke, buat dalam bentuk dobit ke. Berapa ramai yang kemas beli dobit? Dobit lama-lama. Dobit Safina. Dobit Risalah. Seorang ngaji tu. Ada tak kemas beli dobit? Kenapa tak kemas? Tak kena kemas balik. Buat. Ini tujuan esok nak mengajar. Ni duk. Baru ada apa? Ni kitab pun. Tak ada produk tu. Tak datang tu. Nak kitab je lah. Tuan duk datang tu. Nak buat apa lagi tu? Nampak tak? InsyaAllah. Dia semangat tu ambil. Buat hari ni kata aku dah azam baru. Azam baru dia. Aku nak buat satu program. Program apa untuk diri aku? Aku nak buat penulisan. Tulisan ni perkemah dobit ke, buat dobit kredit tak berdawai ke, buat dobit merujuk balik, nak buat tulisan khusus ke. Tak? Boleh insya-Allah. Sekejap Ustaz. Aku tak nampak. Tak nampak ngaji dah. Ngaji tu ngaji balik tutup itak. Habis. Ngaji tutup itak. Rugilah lagi tu. Tak? Boleh jawab lagi. Cuba tengok daripada sejarah-sejarah ulama. Penulisan ni kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah. Dia kata al-kitab waladul alimin mukhallad. Kitab ni ialah anak bagi ulama yang dikekalkan. Anak ulama yang dikekalkan. Kalau kita ada anak tu akan mati. Tapi dia apa yang kita tulis jadi kitab, maka dia akan kekal untuk dibaca oleh orang. Itu yang dia bawa manfaat dan pahala. Itu saja Syekh. Dia bawa exam. Kalau tahu esok ada rezeki soal kitab, tulis kitab. Dia kata kitab banyak lah, tulis apa lagi lah. Dah tulis je benda yang orang belum panjang, tulis benda tu. Tulis apa? Benda-benda yang orang belum tulis ataupun tulis balik dalam bentuk bahasa yang terkini. Sebenarnya tulis ni ialah rezeki kita selepas kematian. Andai orang baca, maka itu yang kita harapkan. Boleh pahala. Andai kita tidak, maka kekallah asal pahala penulisan. Nak situ. Buat sini. Taktub bi ghairi kaffika syai'an yasurruka fil qiyamati an tarahu. Ni yang kekal pun tulisan di Facebook. Di komen. Itu kekal lepas mati pun kekal. Anak tu orang upload balik. Habis kita terlama. Fala taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Jangan tulis satu benda melainkan kau merasa gembira untuk lihatnya di hari kiamat. Wala insya-Allah. Semangat. Buat. Buat apa? Tak ya. Tak nak. Banyak mengapai banyak ni kata. Pak benda mengapai tak kan? Banyak kita banyak korok hang. Tak. Kena ni. Faham tak? Wa istadna masail. Korok tu bukan ni Bukan maki Setiap manusia ada korok. Wa istathna masailu ma la yudrikuhu at-tarfu. Dan diistisnakan beberapa masalah, yakni najis yang dimaafkan. Mana Syekh? Ma la yudrikuhu at-tarfu. Barang najis lah, la yudriku yang tidak nampak akan dia mah. At-tarfu oleh mata. Sama sikit ai al-mu'tadilu. At-tarfu ni mata. At-tarfu al-mu'tadilu yang kebiasaan. Taraf ke tarf? Taraf ke taraf? Jun, lagi syarat. Taraf ke tarf? Ada ulang semua dah dulu ni. Siapa ingat yang bisa dengar rakaman balik dulu? Taraf ke tarf?
Kalau at-taraf dengan makna janibuhu. Kalau dia apa al-harfu lughatan tarafu syai'i wa janibuhu. Orang mana hujung. Wadih? Minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Itu taraf. Kalau taraf dengan sukunnya dengan makna mata, al-basar. Sebab tu anda selalu ulangkan syair dalam syudurul dhahab. Asyarat bi tarfi 'ainin khifata ahliha. Isyarat mahzunin wa lam tatakallami. Fa'iqantu anna at-tarfa qad qala marhaban. Wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyam. Asyarat bi tarfi 'ain khifa asyarat bi tarfi 'ainiha khifata ahliha. Asyarat bi tarfati 'aini. Itu orang perempuan apa? Orang perempuan berkelip mata. Ana apa buat apa? Syair ni indah maknanya. Dia kelip mata. Yang ni masalan Adam pergi rumah si dia untuk berkenalan. Ni Adam bagus. Dia bukan mesej di WhatsApp. Itu pergi rumah. Jadi Adam pun pergi rumah. Dia duduk mana? Di belakang langsi. Dia takut takut jumpa Adam. Seram sejuk ke dah. Siapa tu ada Adam tu mak pak dia belakang dia. Jadi dia takut apa? Dia takut nanti mak pak dia mengata kat dia. Hang ni tak malu bah. Jadi dia pun duduk belakang langsi. Asyarat bi tarfi 'ainin khifata ahliha. Isyarat dengan bawah mata-mata hujung pada Adam. Dia keluar kepala kat langsi dia buat macam ni. Dia klik-klik mata kat Adam. Pasal apa? Khifata ahliha, kerana takut kepada ahli keluarga. Mak pak dia tahan tak malu. Isyarat mahzunin wa lam tatakallam. Allah. Apa dia? Sebagai isyarat orang yang sangat sedih, sangat resah. Kalau boleh nak jumpa hadapan depan. Sebab apa? Sebab malu. Wa lam tatakallami, mulut tak cakap. Fa'iqantu, bila Adam tengok mata dia berkelip, itu Adam berkata fa'iqantu, maka aku yakin anna at-tarfa qad qala marhaban, matanya telah berkata sesuatu. Apa dia? Ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. Ahlan wa sahlan dengan kekasih yang apa? Dia sangat dirindui. Faham tak? Syarat bi tarfi 'ainin khifata ahliha. Isyarat mahzunin wa lam tatakallami. Fa'iqantu anna at-tarfa qad qala marhaban. Wa ahlan wa sahlan bil habibil mutayyami. Orang Arab jahiliah syair mereka banyak. Kan hatta dalam Islam syair wa ghazal. Itu syair wa ibarat kepada cinta. Banyak gila. Dan syair ghazal ni hanya boleh disebut oleh lelaki. Kalau orang perempuan sebut apa? Maka'i. Ni orang Arab dulu. Syairul ghazal, syair apa? Syair cinta-cinta ni hanya boleh dibaca oleh lelaki. Kalau orang perempuan baca memang kena marah. Kalau orang perempuan baca buku, dia ambil buku tok lah pak. Bodoh aja tak macam benda-benda ni. Tak boleh, hanya orang lelaki. Banyaklah. Syair-syair tengok Laila Majnun lah. Laila Majnun punya banyak syair-syair dia kan. Yang apa menunjukkan kepada cintanya. Sedangkan tidak diketahui banyaknya syair daripada perempuan. Itu Laila tu. Kan banyak kan. Yang paling masyhur dia syair Laila Majnun. Amurru ala diyari Laila. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Itu. Walaysa hubbu diyari syaghafna qalbi. Walakin hubbu man sakana diyara. Amurru ala diyar. Saya berjalan atas bawah rumah. Katanya Laila. Katanya apa? Qais. Saya berjalan atas bawah rumahnya Laila. Amurru ala diyari Laila. Rumahnya Laila. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara. Pergi rumah kawan tu tak ada orang rumah. Dia pergi cium dinding kat rumah. Dia jilat dinding kat rumah. Jilat jahat kan. Cium. Gang. Arab. Pasal apa? Hang ni gila ke bodoh minat ke dinding? Dia kata apa? Walaysa hubbud diyari syaghafna qalbi. Bukanlah apa dia? Nak kepada apa? Dinding tu. Tapi nak kepada orang yang berada di sebalik dinding. Lakin hubbu man sakana. Buat sini. Apa ni? Balik baca buku tu boleh. Guna biar. InsyaAllah. Ma la yudrikuhu at-tarfu. Jangan kena asyik. Sakit tu kena asyik. Asyik macam Laila Majnun. Jangan duk. Ni klip mata kau. Dia macam ni. Klip mata aku apa ya? Ada wasalan. Dia asyik. Asyik ni penyakit ni lah. Apa nama? Beri. Dia asyik ni lebih teruk pada tu. Asyik ni maksudnya hilang akal dengan sebab kasih. Hilang akal ataupun hampir hilang akal dengan sebab kasih. Sayang pada seorang tu, sayang pada seorang perempuan. Sangat kasih. Kasih sangat. Sampai tahap dah boleh hilang akal ataupun hampir hilang akal. Yang tu yang sampai nak bunuh diri dan apa bagai tu ni disami ishqan. Dan adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu daripada doanya Allahumma inni a'udzubika minal ishq. Ya Allah, minta berlindung daripada asyik.
Kalau bergewer sampai kena asyik, jen. Duduk dengan serentan. Nak terbang. Faham tak? Lepas tu tadi nak buat apa? Kita tangkap, jet, pajak pergi masuk bawah tu. InsyaAllah. Tapi jangan gelak kat orang. Jangan gelak kat orang, kena asyik. Lelaki ni kena sadu. Nak kena atas dia. Terbah terus. Faham tak? Punya apa? Gewer dia tu apa? Minat kepada lelaki tadi. Pada kau. Sangat. Ma la yudrikuhu at-tarfu. Barang yang tidak mendapat akan dia oleh at-tarfu, oleh mata. Jadi hak ni kita dah tahu dah. Iaitu apa dia? Apa yang tidak dapat oleh mata. Apa maksud tidak dapat oleh mata? Yakni pandangan mata kasar tidak nampak ain najis. Pandangan apa? Mata kasar tidak nampak apa? Ain najis. Pandangan mata kasar tidak nampak apa? Ainu an-najis. Baik, dah tak nampak macam mana demo? Dah? Nampak ada ni ke? Kata dalam Hasyiatul Imam Al-Baijuri. Adalah Hasyiat Imam Al-Baijuri. Dia kata, macam mana kata tak nampak, lepas tu nak kata tu najis. Tak nampak, betul tak? Dengan sebab nampak asbabnya. Mana? Ada nampak lalat, pijak kepada apa? Tahi. Kemudian dia naik, dia masuk layak. Confirm. Sebab apa najis tu dalam bentuk yang sedang basah, dia pijak, confirm pindah najis. Maka apa dia? Macam mana kita kata tak nampak najis, tiba-tiba kata mutanajis. Tapi dimaafkan. Jawabnya kerana melihat asbabnya dengan tidak ada sebarang keraguan. Wadah insyaAllah. Melihat asbabnya dengan sebarang keraguan. Wadah insyaAllah. Semua pijak kepada Zubab pijak kepada najis, maka kemudian pindah masuk layak. Dan begitu juga jikalau dia kembali kepada dhabit yang baca tadi, at-taraf at-taraf al-mu'tadil. Taraf yang apa? Mu'tadil apa dia? Yang apa? Yang pertengahan. Yang ni pandangan mata kasar. Maka ihtimal yang kedua, iaitu seorang itu ada pandangan mata yang sangat kuat. Sama ada dia wali ataupun memang Tuhan bagi dia. Mata dia boleh nampak zuhri. Nampak tak? Yang ni dia tu mata dia bukan pandangan kasar biasa. Dia pandangan dia TikTok. Bukan orang perempuan jalan je mata terus laju. Tak. Memang boleh nampak, memang nampak. Betul. Maka dia ni bila tengok nampak najis, yang mana pandangan mata kasar tak nampak, dia nampak. Maka juga dimaafkan. Maka ihtimal apa dia? Dengan apa makna iaitu yakin dengan asbabnya, ataupun yang kedua ialah nampak. Cumanya apa? Bukan dengan pandangan mata kasar. Jadi pandangan apa? TikTok. Jadi pandangan mata yang lebih mendalam. Dia ada ainul basirah. InsyaAllah hati dia bersih. Dia nampak habis semua benda. Dia tak makan daging. Abang kata tak makan daging. Makan nasi lah dengan air. Air ayak. Nasi dengan ayak. Nasi ayak. Boleh? Nasi dengan ayak. Nasi pagi nasi dengan ayak. Petang nasi dengan ayak. Malam nasi dengan ayak. Nasi dengan ayak fokok. Abang kata bersih hati. Try lah buat. Nampak je pun take pick dah abang kali. Dan insyaAllah. Berkat buat. Mana tahu kat asbab ni boleh buat berhenti main telefon. Buat hari. Dan insyaAllah dalam syah baju dulu. Khalas? Baik. Kalau kata masalah dia nyamuk tu, lalat tu pijak najis, kemudian dia pi kepada badan manusia ataupun pi pada ayak. Dia pijak banyak tempat. Pi pada apa? Banyak tempat. Wadah soal. Wadah syikal. Yang ni apa dia? Walaupun dia pijak banyak tempat, dan andai kata kalau kita himpun semua tempat, nescaya boleh nampak najis tersebut. Andai kata lau jumi'a la ru'ya. Itu masalah. Ni kalaulah dihimpunkan semua tempat yang dia pijak ni tik tik tik, dia buat apa? Pusingan.
Kalau dihimpunkan semua, saya boleh nampak najis tu. Semua sekarang tak nampak. Sebab dia pijak kit ni. Ada apakah hukum dia? Apakah hukum dia? Fihi khilaf. Adakah dikira dengan majmu' ataupun kullu fard? Khilaf ulama, adakah dikira dengan dia keseluruhan? Bila kira keseluruhan maka tidak dimaafkan. Kalau himpun semua nampak. Dan ada juga yang mengatakan tidak. Kira pada tiap-tiap tempat hukumnya masing-masing. Allah insya-Allah. Tak ada masalah tu. Dalam baju dia dah. Maksudnya najis tu memang tak nampak. Tapi dalam tempat yang banyak. Dalam tempat yang banyak. Dalam tempat yang banyak. Kalau kita himpun kan, najis tu daripada tempat-tempat yang banyak tu dia boleh nampak. Dalam botol ni, dia pijak sini. Kalau kita himpun, dia bukan tak dapat dengan mata kasar. Memang nampak. Andai kata. Hukum yang dimaafkan dia tidak. Kalau Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ar-Ramli mengatakan bahawasanya beliau tidak dimaafkan kalaulah dihimpunkan, dia kira banyak pada uruf. Kalau kita himpun, kemudian dikira banyak pada uruf, nescaya beliau tidak dimaafkan. Tapi kalau Al-Syekh Atiyah atlaqa al-afu, kata itlaq, dimaafkan. Sama ada dalam satu tempat ataupun tempat yang banyak. Di anna al-ibra bi kulli mawdi' ala hidatihi. Baik, insya-Allah. Ini fi khilaf. Sama juga dengan masalah apa? Darah yang sedikit. Darah apa, Syekh? Darah yang sedikit. Ada benda ke? Ada darah yang sedikit. Jadi, kalau darah yang sedikit dimaafkan. Baik, kalau darah sedikit itu tempat dia banyak. Jadi kalau kita himpun bintik-bintik tu, nescaya boleh jadi banyak. Dimaafkan atau tidak? Fi khilaf. Paras. Sikit lagi. Wa maytatun la dama laha sa'il. Wa maytatun la dama, dan juga apa? Bangkai. Bangkai apa, Syekh? La dama, tidak ada darah. Laha, baginya maitah. Bagi bangkai itulah. Sa'ilun, mengalir. Naam. Dah. Sa'il lah. Dah, khabar la. La dama laha sa'il. La dama sa'ilun laha. Jadi laha lam ta'alluq pada sa'il. Dan bangkai yang tidak ada apa? Darah baginya. Jadi darah yang mengalir. Yakni apa dia ni? Ketika matinya. Inda mautiha. Kalau darah tak mengalir, nak hidupnya lah. Yakni darah yang tidak ada darah yang mengalir, yakni ketika mati. Bila mati tu darah tidak mengalir. Kenapa tak mengalir? Kerana benda tu kecil. Binatang tu binatang yang kecil. Ada beza dengan apa? Binatang, kucing dan sebagainya. Kalau dibunuh, dia mengalir darah. InsyaAllah. Kalau dalam Bushrul Karim, apa makna sa'il? Mengalir. Dia kata, Inda syaqti udwi minha fi hayatiha. Apa maksud mengalir? Yang ni mengalir apabila dicabut anggotanya ketika hidup. Itu dobit mengalir. Ini lebih jelas. Dobit mengalir ni apa, Syekh? Jadi kalau hantar cabut anggota dia, pacik tak darah. Mengalir tak darah. Kalau hantar cabut kakinya apa? Tubik tak darah. Adakah darah mengalir? Tengok, kalau darah jenis binatang tu dia mengalir darah kalau dicabut anggotanya ketika hidup. Jika mengalir darah, maka hukumnya apa? Tidak dimaafkan. Kalau tak mengalir darah, hukumnya apa? Dimaafkan. Faham? Jadi dobit dia, apa makna darah tak mengalir ni? Yang ni ketika cabut anggota. Ketika hidup. Cabut anggota ketika hidup. Ini ikut jenis lah. Pada tadi kita jumpa sebut ni ya. Doktor dah mengalir.
Ini dimaafkan kok. Dah. Maksudnya macam mana? Dia kira apa? Kira Ini hari jinsiha kau je lah. Itu dia pun- legend sih ha. jinsiha. Dia kira jenis. Dalam baju dia dah. Dia kira pada apa? Kira pada jenis. Bukan kira binatang tersebut. Kira pada jenis. Ai sya'nuha dhalik. Sya'annya. Faham tak? Binatang yang tak ada awal darah ni macam mana? Yang ni sya'an dia tak ada awal darah yang mengalir. Walaupun kita mengalir tiba-tiba ada karamah. Dia ada karamah. Dia mengalir darah. Sya'annya. Sya'nuha dhalik. Walau furida anna laha dam yasil. Walaupun di fardu taqdir ada darah yang mengalir. Bi khilafil lati laha dam sa'il bihasabi sya'an. Wa illam yakul laha dam sa'il li sighariha. Masalan. Kadhifda' wal firan. Masalan. Yang mengalir darah apa dia? Semua katak. Katak mengalir darah. Tiba-tiba jumpa kabar katak mini. Mini katak. Kecil katak dia. Kita cabut, tak mengalir darah. Jawab yang tetap dia. Tidak dimaafkan. Kerana apa? Tilik bukan tilik pada apa? Jenis dia. Bukan tilik pada diri dia. Far dia. Tilik pada sya'an. Sya'an binatang tu mengalir tak darah? Ghalib binatang tu mengalir tak darah? Tilik pada A. Ghalib. Firan. Tikus. Tikus mengalir tak? Mengalir darah. Bapak mengalir darah tu. Tiba-tiba jumpa mini tikus. Tikus mini. Zak ni. Ha. Kemudian kita tak mengalir darah. Pasal dia terlalu kecil. Sebab kena ingat. Tak mengalir darah ni sebab kecil. Itu je. Baru insyaAllah. Maka tiba-tiba balik pada A. Asyad. Bila jumpa si Musa ni, mengalir darah, tetap dimaafkan lah. Bagi kebasyaan tu. Nah. Kalau zahirnya begitu. Cuma tak disolehkan dalam bejuri. Sebab dalam bejuri dia buat akas masalah. Jadi kalau jumpa binatang yang sya'annya mengalir darah, tiba-tiba tidak mengalir darah. Faham tak? Maka hukumnya apa? Tidak dimaafkan. Sya'annya mengalir darah. Tiba-tiba tidak mengalir darah kerana terlalu kecil. Maka akas masalah apa? Yang baik ayah pun akazan. Boleh dalam bejuri. Kemudian ada sebuah tu syair. Dulu. Kau ingat? Iaitu masalah apa? Boleh tak cabut? Kita jumpa ada binatang. Kecil. Dia ni masalah ni, Maitah ada masalah ni. Kecil daripada apa? Daripada kumbang tu je. Serangga kita panggil. Kecil daripada kumbang. Itulah Maitah lah dan malah sa'il. Bas. Binatang yang ghalibnya kecil daripada apa? Kumbang. Itulah Maitah dan malah sa'il. Kecil daripada kumbang. Kau ada kumbang? Sini. Ada apa sesuatu tak buat kumbang? Bunga apa? Bukan sekuntung. Kumbang bukan seekor. Tak ni. Saya sangat. Nanti baca buku tu. Kumbang ada son. Kecil daripada kumbang ni. Boleh insyaAllah. Dia masukkan serangga. Serangga, kebanyakan serangga dia tidak mengalir darah. Faham sini? Kalau penyu tu tak. Penyu mengalir darah. Okey? Jadi cicak kan, dia besar dimaafkan lah. Kebasyaan dia tak mengalir darah. Yang betul. Tu kita potong apa nama dia punya ekor tak mengalir darah. Tadi cicak besar. Bagi kebasyaan lah. Kalau dia cicak besar. Pokok. Pokok lain lah. Bukan. Cicak tu memang cicak yang mana? Cicak kan kecil. Maksudnya fardu takdir lah. Dia cicak Ya. besar. Naam. Dimaafkan lah. Dimaafkan naam. Walaupun darah dia mengalir. Naam. InsyaAllah. Melainkan kalau ada jenis satu cicak yang lain. Memang cicak besar. Cicak man. Kalau memang ada orang cicak ni bukan cicak biasa ni, cicak lain. Cicak man. Maka itu tidak dimaafkan. Boleh insyaAllah. Kemudian ada syair yang sebut tu, kalau cabut anggota, apa hukum? Kita jumpa satu binatang. Boleh kita cabut anggota dia kerana nak cek. Tak tu. Mengalir tak darah ni ya. Tu cabut dulu. Apakah hukumnya? Tidak. Wasyaqqu 'udhu maitatin id shukka fi sailani damiha fa haqqiq wa'rifi. Tu. Harriman kama yaqul al-haytami li zulmiha wa lil imami yantami. Jawazahu ar-ramli li hajatin kama afta bihi al-hujjatu fihi fa'lama. Faham? Ramli kata boleh. Syaqqu 'udhu. Siapa yang kata boleh? Imam Ramli. Jawazahu ar-ramli. Imam Ramli kata boleh. Li hajatin, kalau ada hajat nak cek betul ke tak? Cabut anggota binatang. Li hajatin, kalau ada hajat. Jadi hajat maksudnya apa? Al-hajatu qaddaru bi qadariha. Jadi kalau buat cabut satu kaki cukup lah. Yang cabut 4 kaki buat apa? Satu kaki. Dan itu benar afta bihi al-hujjah ikut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kalau Imam Ibn Hajar kata haram. Muharriman kama yaqul al-haytami bi zulmiha ana zalim walil imam ay imam al-haramain yantami ay yantasib. Faham tak? Syekh Azrul apa punya? Gantung buat. Naam.
Hasan. Wasyaqqu 'udwa madin idsuka fi sailani damiha fa haqqiq wa'rif. Siapa apa yang masuk syurga? Yani ada asbab baginya masuk syurga. Kerana mengapai ilmu. Faham? Saya tak tahu. Ni dia tok guru apa? Jenis-jenis apa? Ini ni. Ya Syekh Zainul doa dah. Habis. Ha? Apa ya? Oh, tak ikut ni, tak ikut pengembangan. Habis dah buya. Mati dah buya, orang cerita pasal lain. Illa in ghayyarat au turihat. Illa melainkan in ghayyarat au turihat. Ha, tabih. Illa istithna daripada kata maitah la dama laha sa'id. Istithna. Apa makna di sini? Ya ni Syekh, illa istithna daripada maitah. Apa maksud istithna daripada maitah? Yani sepatutnya maitah dimaafkan. Tapi illa ni menyebabkan maitah tu tidak dimaafkan. Illa yang ni menyebabkan bangkai itu tidak dimaafkan. Faham? Menyebabkan apa? Bangkai itu dia tidak apa? Dimaafkan. Mana? Illa in ghayyarat. Menyebabkan apa tidak dimaafkan. Faham sini? Patutnya bangkai itu dimaafkan. Faham tak? Apa dia? Cicak masuk layak. Kemudian mati. Tamam? Dia dimaafkan. Tapi tidak dimaafkan sebab apa? In ghayyarat. Jikalau mengubahlah oleh ia maitah. Ghayyarat, mengubahlah oleh ia maitah. Maf'ulnya mana? Mahdhuf. Au ay al-ma'. Dan juga al-ma'i'at. Jikalau mengubahlah oleh ia mana? Ia maitah. Yang ni akan air. Dan juga ma'i'at. Khalas ya habibi. Illa in ghayyarat, melainkan berubah, mengubahlah oleh ia bangkai, akan dia ada air. Yang ni apa? Ini menunjukkan kepada kuatnya najis tersebut. Ini menunjukkan apa? Kuatnya najis tersebut. Faham tak Syimi? Syimi faham tak asal masalah? Faham tak? Kita ada air, kita ada madu, tiba-tiba jatuh bangkai. Faham tak? Sepatutnya apa? Dimaafkan. Tak ada air, jatuh bangkai. Ada nyamuk mati dalam tu kan. Sepatutnya dimaafkan. Tiba-tiba beliau tak dimaafkan kerana apa? Kerana jatuh bukan seekor, 500 ekor. Menyebabkan ayat tu berubah. Asal dia apa? Asal nyamuk. Tak Syekh? Maka tidak dimaafkan. Ini mutanajis. Wadih insyaAllah. Au turihat. Ataupun dilempar akan dia apa? Bangkai. Dilempar akan dia apa? Dia bangkai. Au turihat. Dilempar akan dia apa? Dilempar akan dia apa? Dia maitah. Syekh? Apakah maksud melempar? Turihat. Dilempar. Yakni jikalau bangkai itu dilempar, yakni ada perbuatan manusia, maka hukumnya tidak dimaafkan. Saya kena ulang. Jadi jikalau apa? Dia ada perbuatan manusia. Jikalau ada perbuatan manusia. Jikalau ada perbuatan manusia. Ada? Jikalau ada perbuatan manusia, maka beliau tidak dimaafkan. Wadih Habib? Jikalau ada perbuatan manusia tidak dimaafkan. Macam mana ni Syekh? Dengar dulu ibarat yang sebut. Jikalau ada perbuatan manusia, yang ni Syimi, ada seekor binatang. Syimi ambil. Binatang apa nama dia? Yang ni binatang bangkai. Bangkai dah ni. Syimi ambil tak layak. Syimi ambil bangkai tak layak. Adakah dimaafkan? Tak. Pasal apa? Ada perbuatan manusia. Siapa dia? Iaitu Syimi. Sama ada sengaja ataupun tidak. Yang penting ada apa? Fi'lul insan. Perbuatan manusia. Walau ghaira mumayyiz. Walaupun tidak mumayyiz. Budak. Tak. Walau ghaira mumayyiz. Kama alaihi at-tuhfatu wan nihayah. Walaupun apa? Walaupun tidak mumayyiz. Budak kecil. Yang penting dia manusia. Yang penting dia apa?
Manusia dalam Tuhfah wan Nihayah mengatakan apa dia? Begitu juga tidak memayis. Jadi budak yang bawa manusia semata-mata walaupun tidak memayis. Wadah insya-Allah. Ada apa yang dikecualikan apa dia? Ialah ish. Ialah angin. Yakni bawa angin tolak. Angin tolak menyebabkan binatang tu masuk dalam air. Maka itu dimaafkan. Wadah? Maka itu perbuatan manusia. Kalau nanti Masalah binatang Syekh, apakah hukum jikalau binatang yang ambil dan lemparkan dalam air tersebut? Kalau ikut dalam Busyra Karim, dia kata tidak memberi mudarat. Tarhu rihin wa bahimah. Angin dan juga binatang, dua-duanya sekali. Sebab yang dikira hanyalah manusia. Wadah insya-Allah. Jadi binatang ambil bangkai, buh dalam ni. Ya. Memberi mudarat? Tidak memberi mudarat. Yang ini dimaafkan. binatang lepak. Nah, binatang yang lemparkan. Binatang lepak masuk masalah angin ke? Makan. Nah, sebab itu dia kata dalam Busyra Karim, la wala yadurru tarhu rihin wa bahimah. Kemudian wa kaza ghairu mumayyiz. Dia apa? Mumayyiz 'inda al-khatib. Bishir al-khatib Bisyarbini. Khatib Bisyarbini mengatakan budak yang tidak mumayyiz seumpama angin dan juga binatang. Jelas kan? Tuhfah wan Nihayah katakan apa? Tidak dimaafkan. Sebab apa? Manusia ada ikhtiar. Apa kata dia makan? Tidak mumayyiz al-khatib Bisyarbini. Kalau lepah haiwan tu tak boleh mudarat Busyra Karim. Ha? Kalau haiwan lepah haiwan Ah, tak boleh tidak. mudarat. InsyaAllah. Illa in ghayyarat atau turihat. Tapi ada qaul, iaitu di sisi Al-Imam Al-Bulqaini, la yadurru tarhu mutlaqan. Tidak memberi mudarat berlempar semata-mata. Mutlaqan hanya apa? Kok mana pun takkan beri mudarat. Yang ni sini ambil bangkai tak layak. Tidak apa? Memberi mudarat. Mutlaqan. Jadi apa? Tidak ada istisna turihat. Di sisi Imam Al-Bulqaini rahimahullah, bangkai itu memberi mudarat jikalau mengubah sahaja. Adapun dilempar ataupun tidak, itu bukan satu persoalan. Al-Bulqaini. Sirajuddin Al-Bulqaini. Sirajuddin Al-Bulqaini. Sirajuddin Al-Bulqaini. Tak ni yang bahas. Dia mana tahu boleh mati. Dia Allah SWT. Yang tu masalah lain. Tapi masalah ni juga. Iaitu persoalan dia, bilakah binatang itu dimaafkan? Binatang itu dimaafkan dengan syarat, apa dia Syekh? Binatang tu dimaafkan dengan syarat apa? Memang dia kecil. Yang ni maksudnya apa? Dia sampai dia dalam bentuk matat fi. Yang ni dia apabila mati di dalam air tersebut. Yang tu lihat maita walam tahya qabla usuliha ilaina jasatu illam tughayyir. InsyaAllah ini masalah ni esok nak buat kelas. Wallahu a'lam. Coba.